Assalamualaikum. Ini tayar basikal, dia pelik dan mungkin merupakan antara benda yang paling pelik dalam dunia. Jadi kita nak putarkan tayar basikal kita ni satu kali. Tapi sebelum tu kita tandakan dululah kat mana tempat mulanya. Okay, ini tempat mula dia, ditandakan oleh dia punya tali dia ni. Jadi kita nak putarkan dia sekali dan kita tengok kat mana dia berhenti. Okay, sini adalah tempat dia berhenti. Jadi kita tandakan tempat perhentian dia. Lepas tu kita pun tandakanlah dia punya panjang dengan tali ni. Jadi sebenarnya kalau korang pernah belajar, jarak yang dilalui oleh satu putaran tayar basikal ni, jarak daripada sini ke sini, dia adalah jarak ukur lilit tayar ni sebenarnya. Tak percaya? Jadi kita ambil satu tali dan panjang tali ni adalah panjang ukur lilit tayar ni sebenarnya. Okey, panjang tali ni adalah panjang ukur lilit tayar ni. Sekarang bila kita bandingkan jarak ukur lilit tayar dengan jarak satu putaran, kita akan dapati bahawa dia adalah jarak yang sama. Tapi apa yang jadi bila kita gunakan pula tayar ataupun roda yang lebih kecil? Jadi sama macam tadi, kita letakkan penanda dan kita putarkan dia. Kita putarkan sampailah dia menghabiskan satu putaran. Okey, jadi garisan yang panjang ni color oren adalah jarak yang dilalui oleh satu putaran tayar basikal yang besar, dan jarak pendek warna hijau ni adalah jarak yang dilalui oleh satu putaran tayar polistiren yang kecil ni. Logik lah kan? Sebab tayar ni dia punya ukur lilit dia kecil, jadi mestilah dia punya jarak putaran dia pun sikit ataupun pendek juga. Tapi ada benda yang sangat-sangat aneh akan berlaku, iaitu bila kita mencantumkan tayar basikal kita dengan roda polistiren kita yang kecil ni. Tak senonohnya kerja aku buat. Jadi apa yang saya buat adalah saya mengikat roda polistiren kita ni dengan tayar basikal menggunakan tali. Jadi apa yang akan berlaku adalah bila kita memusingkan tayar basikal, roda polistiren ni pun akan berpusing sekali. Dan bukan setakat berpusing sekali, bila tayar basikal ni berpusing satu putaran, roda polistiren ni pun turut berpusing satu putaran. Diorang berpusing bersama-sama macam satu objek yang terikat bersama. Soalannya sekarang, apa yang akan jadi bila kita memutarkan gabungan antara tayar kecil dengan tayar besar kita ni? Sini tempat dia berhenti. Okey, jadi garis merah ini adalah jarak yang dilalui oleh gabungan antara tayar kecil dengan tayar besar kita ni. Jadi kalau kita tengok, samalah jaraknya antara merah dengan yang oren, sebab dia ambil putaran, jarak satu putaran tayar basikal. Tapi roda kecil ni pun berpusing sekali juga. Asalnya jarak pusingannya adalah ni lah, yang hijau pendek ni. Tapi sekarang bila dia bergabung dengan tayar basikal, jarak satu pusingannya adalah sekarang lebih panjang. Bukan patutnya dia ikut ukur lilit polistiren ni ke? Kenapa macam ni? Mesti ada penjelasan yang ringkas untuk masalah ni kan, macam elah magic ke ataupun ilusi ke. Tapi sebenarnya masalah yang nampak macam ringkas ini telah menghantui otak-otak manusia yang terpandai selama beribu-ribu tahun. Yang bukan indah. Assalamualaikum dan selamat datang ke saluran ajar pendidikan di luar buku teks. Ada satu masalah yang besar pada bentuk bulat. Bukan pada roda ataupun tayar basikal je, tapi pada semua bentuk bulat. Tapi sebelum tu nak cakap bahawa Ajar baru saja mengeluarkan buku majalah digital Fantascience yang pertama. Ia adalah buku yang sangat comel, yang sesuai dibaca oleh sekolah rendah, sekolah menengah pun okey, yang dapat menerapkan kecintaan terhadap sains. Sebab kita bukan cerita pasal sains je semata-mata. Kita masukkan juga nilai-nilai murni dan aspek-aspek ketuhanan berkaitan dengan sains. Jadi dapatkan majalah digital Fantascience. Sekarang ni dijual di Google Play Books pada pautan yang disediakan.
Satu bentuk bulat terdiri daripada banyak bentuk-bentuk bulat yang lebih kecil. Ini dipanggil sebagai bulatan berpusat. Sebab semua bulatan tu diorang berkongsi pusat bulatan yang sama. Bila kita pusingkan satu bulatan, semua bulatan-bulatan kecil tu diorang akan berpusing sama serentak. Dan mereka akan menghasilkan satu jarak garisan lurus yang sama. Masalahnya bila kita asingkan satu bulatan kepada bulatan kecil, bulatan besar akan hasilkan satu jarak yang panjang untuk putarannya. Dan bulatan kecil itu pula dia akan hasilkan satu jarak yang pendek. Sebab macam kita cerita awal tadi itu, jarak yang dilalui oleh satu bulatan sebenarnya adalah panjang ukur lilit dia. Lagi besar bulatan tu, lagi besar ukur lilit dia dan lagi panjanglah jarak yang dilalui dia untuk satu putaran. Logik kan? Tapi kenapa satu bulatan yang kecil yang bergabung dengan satu bulatan yang besar, dia punya jarak perjalanan untuk satu putaran jadi lagi panjang? Peliknya. Mesti ada penjelasan yang mudah kan? Sebenarnya masalah ni dah menghantui otak-otak terpandai dalam sejarah selama beribu-ribu tahun. Masalah ni dah dapat dikesan sejak daripada zaman Aristotle lagi 2000 tahun yang lepas lebih. Lamanya. Dan Aristotle ni adalah usulkan satu penyelesaian kepada paradoks ni. Dia dipanggil sebagai paradoks roda Aristotle. Cuma sebenarnya boleh jadi bukan Aristotle pun yang menemui masalah ni. Dan bukan dia pun yang kemukakan jawapannya. Tapi entahlah, sebab dia dapat nama. Apalah, kita panggil je lah nama tu. Apa yang kononnya Aristotle ni buat adalah dia bina satu heksagon yang ada 6 sisi. Dia buat satu heksagon yang besar dan dia cantum dengan satu heksagon yang kecil dekat tengah-tengah tu. Bila heksagon yang besar berputar, heksagon yang kecil pun berputar sama. Tapi kalau kita perhatikan, heksagon besar tu dia menghasilkan garisan lurus yang bercantum dengan lantai tempat dia bertemu. Tapi heksagon kecil ni pula kita tengok dia macam melompat-lompat. Dia menghasilkan jurang-jurang yang tak dikenanya. Dan bila kita gunakan pula bentuk yang lagi banyak sisi dia, contohnya oktagon 8 sisi, jurang yang dihasilkan oleh bentuk yang lagi kecil dekat tengah-tengah tu menjadi semakin kecil. Jurang tu semakin rapat antara satu sama lain. Jadi solusi yang pertama yang diusulkan untuk menyelesaikan paradoks roda ni adalah bila kita gunakan bentuk bulat ni, sebenarnya bentuk bulat ni dia ada seinfinity sisi. Dia orang kata tu lah, bentuk bulat ni sama ada kosong sisi ataupun dia ada seinfinity. Jadi penyelesaian yang pertama adalah Aristotle ni dia menganggap bahawa bila kita letak bulatan kecil dekat tengah-tengah bulatan besar, dia sebenarnya menghasilkan jurang juga. Cuma jurang yang dihasilkan terlampau kecil dan terlampau banyak. Macam tumpukan-tumpukan dosa pada hati kita. Jadi menurut penjelasan yang dah dikemukakan beribu-ribu tahun ni, itulah sebab bulat yang kecil ni dapat menghasilkan jarak yang sama panjang dengan bulatan besar. Sebab garisan yang dihasilkan oleh bulatan kecil ni dia sebenarnya berlubang-lubang. Ada banyak sangat lubang, dia menghampiri jumlah infinity. Dan lubang-lubang ni dia seinfinity kecil, sebanyak sisi sebuah bulatan. Tapi ada satu lagi penjelasan, iaitu bila kita buat garisan pergerakan pada satu titik di hujung bulatan, kita akan dapat bentuk ni untuk bulatan yang besar dan bentuk ni untuk bulatan yang kecil. Tapi macam mana boleh dapat macam tu? Macam mana bulatan kecil boleh bergerak lagi jauh daripada ukur lilit je? Maka rupa-rupanya penjelasan dia boleh jadi terletak pada satu konsep yang kita guna sejak daripada tadika, tapi kita tak pernah terfikir sangat pasal konsep ni. 1, 2, 3, 4, 5. Iaitu padanan satu dengan satu. Okey, contohnya adalah ini kita ada beberapa objek. Macam mana kita kira objek-objek ni? Kita kira dengan kita ambil satu, kemudian kita bagilah satu nilai. Contohnya kita bagi nilai 1. Kemudian kita ambil lagi satu, kita bagi nilai 2, 3, 4 dan 5. Padanan satu dengan satu. Tapi dulu waktu kecil, pernah tak kita kira macam ni? 1, 2, 3, 4, 5,
Dan 790. 1. Lepas tu cikgu kata kita salah kan. Benda yang buat ni kira satu-satu lah. Lepas tu kena masuk kelas pemulihan. Okey, itu objek botol kita buat padanan. Kita kira 1 dengan 1. Tapi macam mana dengan garisan ni? Kita boleh tak padankan dia setiap titik garisan yang panjang dipadankan dengan titik pada garisan yang pendek padanan 1 dengan 1? Boleh tak? Jawapannya boleh, sebab setiap titik dia bersambung dan tak bersentuh antara satu dengan lain sampailah diorang bertemu pada satu titik pertemuan. Okey, macam mana pula kalau kita pendekkan garisan atas ni? Kali ini boleh tak kita padankan setiap titik pada garisan pendek dengan setiap titik pada garisan panjang padanan 1 dengan 1? Jawapannya pun boleh juga. Sebab setiap titik bersambung dan tak bersentuh antara satu sama lain sampailah dia bertemu pada satu titik pertemuan. Oh, boleh juga ya. Dan sebenarnya tak kiralah betapa panjang pun kita panjangkan garisan bawah dan betapa pendek pun kita pendekkan garisan atas, kita tetap boleh padankan kedua-dua garisan ni satu dengan satu. Sebab apa? Sebab setiap garisan kita boleh bahagikan potong seinfinity kecil. Ada seinfinity titik pada garisan kecil dan ada seinfinity titik pada garisan besar. Cuma mungkin garisan besar ni ada lagi banyak infinity dia berbanding dengan garisan kecil. Ya tuan-tuan, kalau buat apa-apa tajuk pasal paradoks memang biasanya akan adalah watak pelik bernama infinity ni. Dan kalau kita tengok je, kes untuk garisan sangat-sangat berbeza dengan objek botol yang kita kira tadi tu. Objek botol ni kita panggil sebagai discrete ataupun kita boleh kira satu demi satu. Tapi garisan ni pula konsepnya adalah panjang selanjang. Dia panjang tanpa ada putus-putus. Jap. Maksudnya apa benda semua ni? Maksudnya nak kata bahawa salah kalau kita anggap bahawa setiap titik pada garis panjang yang dihasilkan oleh bulatan dekat dalam tu, bulatan yang kecil tu, yang padan satu dengan panjang yang dihasilkan oleh bulatan luar, bulatan yang besar tu, dia kena hasilkan garisan yang sama panjang. Tak. Sebab sebenarnya diorang boleh je menghasilkan garisan yang tak sama panjang. Jadi itulah satu lagi penjelasan kenapa bulatan kecil dekat dalam bulatan yang besar tu boleh menghasilkan jarak pergerakan yang sama dengan bulatan besar. Ada tak penjelasan lain yang boleh buatkan kita tak alami krisis kewujudan untuk masalah bentuk bulat ni? Kalau kita perasan, sebenarnya kedua-dua penjelasan tadi adalah penjelasan yang sangat-sangat berbentuk teori. Senang kata dia penjelasan. Dan orang-orang matematik ni dia memang terkenal dengan PN diorang syok sendiri, diorang suka terbang langit dan tak berpijak pada bumi yang nyata. Penjelasan yang paling mudah adalah kalau kita cuba bereksperimen. Eksperimen dan penemuan berdasarkan eksperimen yang dibuat oleh jurutera. Dengar tu engineer, korang boleh selesaikan masalah geng-geng gayangan ni. Mendapati bahawa sebenarnya roda dekat dalam tu dia tak lain tak bukan dia tergelincir. Maksudnya sebenarnya roda kecil dekat dalam tu dia tak berpusing dengan sempurna. Dia bergerak ke depan sebab sebenarnya dia ditolak oleh bulatan yang lebih besar dan bukan pergerakan dia disebabkan oleh putaran dia sendiri. Sama macam waktu kita brake kereta atas permukaan yang licin, tayar dia tu kan bergerak sikit walaupun kita dah hentikan putaran tayar tu kan. Dia tergelincir. Tapi yalah susahlah nak tentukan pada titik mana bulatan dalam tu dia tergelincir walaupun kita bereksperimen. Tapi eksperimen tetap menunjukkan berlaku gelinciran. Jadi jawapan inilah yang dipilih oleh jurutera. Jawapan yang bukan teori tapi jawapan praktikal.
Jangan pandang rendah budak-budak praktikal ni. Jadi itulah sedikit sebanyak penerokaan kita terhadap paradoks roda yang telah menghantui manusia beribu-ribu tahun. Jadi kami nak ucapkan terima kasih banyak kepada Magic Blue kerana menaja video ini. Juga Sand-Eye Trading Setia Alam yang sudi menaja tayar basikal. Jadi kalau korang ada nak beli basikal ke tayar ke, boleh pergi ke Sand-Eye Trading di Setia Alam. Apa pandangan anda? Tulis dalam bahagian komen. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Dan macam biasa, kalau anda menyokong dan anda nak tengok saluran ajar keluarkan lagi banyak konten-konten yang bermanfaat, berilmiah ke, pelik ke, sudilah untuk menjadi ajarian di YouTube. Kita jumpa dalam video ajar yang akan datang. Assalamualaikum.